Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Najiha, pensyarah bagi subjek MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan individu saya. Oke. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Lim Wailun, berasal dari Sabah. Me- Pernah mengambil STPM dan juga sekarang mengambil program Sarjana Muda Sains Kimia. Tajuk soalan yang saya pilih merupakan soalan nomor 3. Soalannya ialah Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang dasar yang menjadi panduan kepada pemerintahan negara Malaysia. Misalkan tiga fungsi perlembagaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni di negara ini. Jadi, apakah itu Perlembagaan Persekutuan Malaysia? Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia yang menetapkan struktur kerajaan, hak asasi manusia, dan juga sistem perundangan negara. Ia juga merupakan dokumen penting yang menentukan struktur dan juga fungsi kerajaan Malaysia. Selain itu, juga menetapkan hak dan kebebasan rakyat Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia dibagikan kepada 15 bahagian, 13 jadual dan juga 230 perenggan, di mana setiap bahagian mengandungi satu atau lebih perkara yang relevan. Em, Akhir sekali Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara yang merangkumi pelbagai aspek seperti hak asasi manusia, sistem pemerintahan, kebebasan beragama, dan lain-lain. Antara fungsi Perlembagaan Persekutuan Malaysia termasuklah pindaan perlembagaan ataupun boleh dicakap sebagai penggubalan undang-undang, pengasihan kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia, dan juga melindungi hak asasi manusia. Bagi pengasihan kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, yaitu memilih memilih wakil-wakil melalui pilihan raya. Kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia telah dibahagikan kepada tiga bahagian, yaitu eksekutif, pemerintah, perundangan legislatif, dan kehakiman judisiari. Walaupun perkataan demokrasi tidak terdapat dalam perlembagaan persekutuan, sifat-sifat demokrasi itu dapat dilihat dalam peruntukannya. Nah, Pengasihan tujuan pengasihan kuasa adalah antara prinsip penting dalam sistem demokrasi. Ia diperkenalkan oleh ahli falsafah Aristotle yang menggabungkan menggabungkan beberapa sistem pentadbiran, yaitu monarki, aristokrasi, dan juga demokrasi. Bagi yang pertama, kuasa pemerintah eksekutif. Eksekutif terdiri daripada Perdana Menteri dan kabinetnya. Mereka bertanggung jawab untuk mentadbir negara dan melaksanakan undang-undang yang diluluskan oleh parlimen. Mereka juga mempunyai kuasa untuk mengambil keputusan yang penting, termasuklah keputusan mengenai polisi dan dasar negara yang penting kepada negara. Pengeluaran lesen banyaklah. Contoh perniagaan, eh, ekonomi, ya, membuat instrumen perundangan, undang-undang kecil dan juga membangunkan ekonomi negara. Bagi kuasa perundangan legislatif terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang dipilih oleh rakyat Malaysia melalui pilihan raya. Mereka bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan memastikan undang-undang tersebut berperlembagaan. Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat, manakala Dewan Negara diangkat oleh Agung. Antara tugas Dewan Antara tugas legislatif merupakan mengkaji, meluluskan
memindah, dan juga menghapuskan undang-undang. Manakala bagi kuasa kehakiman judisiari pula, mereka terdiri daripada hakim-hakim di Mahkamah Tinggi. Mereka bertugas untuk mengadili tindakan-tindakan sivil, mengadili pendakwaan jenayah, mendengar rayuan daripada Mahkamah Bawahan, membuat dikri hal ehwal keluarga bagi penceraian atau nafkah, pengurusan pusaka, mengeluarkan waran tangkap, mentafsir undang-undang termasuklah pelembagaan. Antara antara objektif penghasilan kuasa merupakan termasuklah tiada penumpuan kuasa. Hal ini kerana penumpuan kuasa akan memudahkan penyalahgunaan kuasa. Selain itu, kepentingan yang lain termasuklah menjaga kebebasan individu, kerana penumpuan kuasa boleh menjadi ancaman kepada kebebasan individu. Namun, namun tujuan utama penghasilan kuasa adalah untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan lancar dan untuk melicinkan urusan pentadbiran. Sistem ini telah mewujudkan pemerintah yang adil dan saksama untuk membentuk konsep semak dan imbang dalam pemerintahan. Hal ini dapat mengelakkan pemerintahan tidak dikuasai oleh seseorang atau sebuah institusi. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah memberi kuasa pada kepada Parlimen untuk mengubah undang-undang atau membuat pindaan pada Perlembagaan Persekutuan. Pindaan perlembagaan dibuat sekiranya terdapat penambahan atau pemansuhan sesuatu dasar. Di Malaysia, pindaan perlembagaan dibuat dan juga dilaksanakan oleh Parlimen. Pengubahan undang-undang amat diperlukan untuk mencerminkan keperluan dan nilai masyarakat Malaysia. Antara cara pindaan perlembagaan persekutuan termasuklah mendapat persetujuan lebih 2/3 ahli Majlis Parlimen dan diperkenan kelulusan yang dipertuan kenegerian oleh Majlis Raja-Raja. Antara Antara perlembagaan yang dipindah termasuklah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kepentingan kaum, hak-hak dan kedaulatan raja-raja, tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja, hak ehwal Islam, kedudukan bahasa kebangsaan, keistimewaan parlimen dan juga pengubahan sempadan antara negeri di Semenanjung Malaysia. Sorry. Cara pindaan yang kedua merupakan mendapat persetujuan lebih daripada 2/3 ahli Majlis Parlimen dan kelulusan yang dipertua Sabah dan Sarawak. Antara antara perlembagaan yang dipindah termasuklah hak warga Sabah dan Sarawak menjadi warga negara Malaysia, pelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, soal agama, bahasa, dan keistimewaan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kuasa perundangan negeri di Sabah dan Sarawak, dan juga hak kesamarataan penduduk di Sabah dan Sarawak. Cara lain pindahan perlembagaan termasuklah perkara yang memerlukan suara majoriti dalam parlimen, termasuklah bentuk sumpah dan ikrar, pelantikan hakim dan persaraan ahli Dewan Negara, peruntukan tambahan kewarganegaraan, persempadanan kawasan pilihan raya, perkara-perkara dalam senarai negeri, dan senarai perundangan yang melibatkan perkara treaty, perjanjian dan konvensyen antara persekutuan dengan mana-mana negara lain. Perkara yang terakhir, cara pindaan yang terakhir merupakan perkara-perkara yang dipindah dengan mendapat persetujuan daripada 2/3 ahli Majlis Parlimen. Termasuklah
perkara-perkara yang tidak disebut pada kaidah pindahan di atas yang sebelumnya. Antara proses penggubalan pelembagaan Persekutuan Malaysia termasuk menubuhkan jawatan kuasa penyediaan pelembagaan, berunding, dan perbincangan penyediaan naskah akhir pelembagaan. Akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga melindungi hak asasi manusia, termasuklah hak beragama, hak bersuara, hak berkumpul dan berhimpun, hak mendapat perlindungan undang-undang, hak kebebasan bercakap dan bersuara, hak untuk berhimpun secara aman dan juga hak untuk membentuk persatuan. Kebebasan asasi yaitu bahagian 2 telah merangkumi 9 perkara seperti perkara 5 kebebasan diri, perkara 8 kesamarataan, perkara 11 kebebasan beragama, dan juga perkara 12 hak berkenaan pendidikan yang lain-lain. Dengan adanya perkara-perkara tersebut, kita bebas untuk bersuara dan berpendapat untuk mendapat keadilan. Ia juga memberikan perlindungan kepada penyala kuasa, memberikan perlindungan kepada kita daripada penyalahgunaan kuasa. Hak asasi manusia dapat menjamin kita dihormati dan dilayani dengan adil dan sama rata. Justru, ia dapat membentuk masyarakat yang aman dan damai. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahwa pelembagaan persekutuan Malaysia amat penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni di negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bertanggung jawab dan bekerja sama bagai aur dengan tebing untuk mempertahankan sistem demokrasi dan perlembagaan negara kita untuk menjamin negara kita sentiasa maju dan sejahtera. Itu sih daripada saya. Sekian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pencara karena meluangkan masa untuk menonton video ini. Thank you.